Baik, kemudian kita berbalik kepada isu saya tidak ada dalam barisan Esko Kelantan ya. Saya rasa tidak merasa sebarang duka cita ya, dengan ketiadaan saya dalam barisan Esko. Saya dah draftkan kenyataan bertulis saya. Kerana bagi seorang Islam, kita berjuang bukan untuk jawatan ya. Sayyidina Khalid bila dibuang oleh Umar Al-Khattab, beliau berkata, saya berjuang bukan kerana Umar, saya berjuang kerana Allah Ta'ala. Dan begitu juga apabila Nabi kita wafat ya, setengah sahabat tidak boleh menerima kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Sayyidina Umar, Sayyidina Abu Bakar telah membacakan ayat wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihi rusul afa immata sampai akhirnya. Kalau kita berjuang kerana Muhammad, Muhammad sudah mati. Tapi kalau kita berjuang kerana Allah, Allah akan hidup selama-lamanya. Dan kita orang Islam tidak berjuang untuk sesuatu jawatan ya. Namun begitu, saya kena merakamkan rasa sedikit terguris ya, kerana sahabat-sahabat saya tidak memaklumkan perkara ini kepada saya, yang boleh menimbulkan masalah pada penyokong PAS. Saya sendiri peribadi tak ada masalah, tetapi penyokong PAS di seluruh negara baru saja euforia ataupun mengalami kegembiraan kemenangan PAS di Kelantan dan juga peningkatan undi kita di seluruh negara. Biarlah mereka menikmati kegembiraan itu ya. Dan perkara ini diuruskan dengan tata susila yang baik sebagai seorang Muslim, iaitu memaklumkan kepada saya dan memanggil satu mesyuarat perhubungan PAS negeri. Kerana bila kita nak lantik Tok Guru dulu pun kita ada mesyuarat perhubungan, dan isu pergantian Menteri Besar adalah isu yang penting. Kalau dimaklumkan pada perhubungan dan disokong oleh semua pihak dan dijelaskan pada rakyat jelata dengan baik, sudah tentu ini menambahkan kekuatan PAS dan penerimaan rakyat jelata, dan ini membantu orang ramai tidak perlu tanya-menanya satu sama lain. Dan kemudian saya berjuang sejak daripada muda. Saya ada idealisme saya sendiri dalam perjuangan. Jadi saya nak kongsikan idealisme itu dengan rakan-rakan saya, dan saya berharap mereka diberi peluang untuk membuktikan kemampuan keikhlasan mereka dalam mengatur kedudukan Islam di Malaysia, di Kelantan khususnya, sebagai satu model Islam yang syumul pada era moden ini ya. Tuntutan royalti tidak boleh dikendurkan ya. Ini adalah hak rakyat Kelantan, dan siapa saja yang jadi pemerintah Kelantan harus melaksanakan tuntutan ini dengan baik ataupun dengan berkesan. Dan akhir adalah pemberian kawasan, bukan akhir lah, ada 3 lagi. Amalan pemberian kawasan getah kelun dan multispesies hendaklah dihentikan ya. Kalau ada pemberian pelembungan dan perladangan, hendaklah dibuka secara tender terbuka. Dan akhir sekali adalah itu yang akhir sekali ya, iaitu pemberian kawasan pelembungan dan peladangan hendaklah diamalkan secara tender terbuka. Dan ini adalah kerana nak meningkatkan hasil negeri Kelantan ya. Kerajaan yang berfungsi dengan baik, hasilnya mesti kuat. Dan saya yakin Kelantan dianugerahkan oleh Allah kekayaan yang boleh memunculkan Kelantan sebagai model sebuah kerajaan Islam yang syumul pada zaman moden ini. Dan insya-Allah perkara tersebut saya boleh bantu setakat mana yang saya diperlukan ya. Saya telah sebutkan tadi, kalau mesyuarat perhubungan diadakan, saya dijemput hadir bersama, dan susunan baru ini dibentangkan dan kami sokong bersama, tentulah tidak perlu penjelasan yang dituntut tersebut ya. Dan sebenarnya isu ini mesti diurus dengan sebaik-baik. Saya tidak nak menjadi sebahagian daripada orang yang mengusutkan keadaan ya. Saya boleh terima saya dipinggirkan, saya tak ada masalah. Saya bahkan gembira ya, kerana orang lain juga ada kemampuan dan bakat mereka. Tetapi penyokong kita di seluruh negara, mereka tertanya-tanya kenapa dalam masa yang begitu singkat perkara ini berlaku dengan cepat, tidak ada penjelasan, tidak ada mesyuarat, tidak ada dimaklumkan ya. Perkara-perkara teknikal yang kecil ini
saya anggap adalah satu perkara kecil sahaja, ya. Tetapi ia adalah sambungan tradisi Islam. Bila Nabi wafat, Abu Bakar nak dilantik, mesyuarat diadakan. Dan pada waktu itu ada calon-calon lain dikemukakan. Tetapi akhirnya mereka konsensus atas hujah-hujah yang kuat, iaitu Abu Bakar lebih layak untuk dilantik atas sebab-sebab yang telah kita semua tahu. Bila Sayyidina Abu Bakar meninggal, wafat, Sayyidina Umar nak dilantik pun ada mesyuarat, ya. Dia bukan duduk berpuan tamah 2-3 orang lantik macam tu. Yang kemudian Sayyidina Uthman dilantik pun melalui konsensus dan mesyuarat. Sayyidina Ali pun begitu, ya. Jadi tradisi yang baik ini harus kita tunjulkan supaya rakyat ada keyakinan bahawa ia adalah satu proses yang telus, yang amanah, yang tidak ada sebarang agenda yang lain, ya. Dan saya yakin teman-teman saya ada tidak ada apa-apa agenda yang lain, ya. Tetapi cara ia diuruskan sedikit sebanyak menimbulkan kegelisahan. Dan petang ini saya buat kenyataan ini untuk meredakan kegelisahan tersebut. Kalau saya tak buat kenyataan langsung, orang akan tuduh saya ini lari dari tanggungjawab saya kepada ahli-ahli PAS di seluruh negara. Dan saya dah beri kenyataan tadi, berikan peluang untuk mereka ini membuktikan. Tetapi kita kena buat rangka-rangka, kerana kita adalah sebahagian daripada perjuangan. Kita masuk perjuangan ini kerana nak melihat satu adilisme ditegakkan, ya. Kita bukan nak berjuang untuk diri kita. Kita nak berjuang untuk satu gagasan supaya Islam dapat dilihat berkemampuan. Dan Islam adalah dilihat adalah membawa penyelesaian yang boleh diterima dan bermakna, dan ada perbezaan di antara kita dengan model UMNO Barisan Nasional, ya. Saya tak tahu pasal konspirasi, kerana kita orang Islam, pejuang Islam ni, kita ada usrah. Usrah ni maknanya family gathering, family unit, ya. Kita ada doa usrah yang diasaskan oleh Hasan al-Banna, di mana satu sama lain adalah rakan. Kita adalah teman satu sama lain. Mana-mana teman yang jatuh, teman yang lain tolong angkatkan. Mana-mana teman yang lemah, teman yang lain dikuatkan. Dan asas persaudaraan itu telah saya terima. Saya tidur satu selimut dengan semua teman-teman saya, dan saya tidak pernah fikir ada teman-teman saya yang boleh gunting selimut tersebut, ya. Saya tak kisah dengan orang lain, dan saya sendiri pun saya tak kisah, tak beritahu saya pun tak apa. Tapi orang ramai yang jadi gelisah, ya. Saya tak apa, tak beritahu pun tak ada masalah. Bukanlah besar sangat nak beritahu tu. Saya pun ahli biasa PAS je, adun biasa je. Tapi orang ramai tu yang masuk dalam Facebook dan lain-lain minta penjelasan. Itulah saya dah kata tadi, saya tidur dalam satu selimut, saya percaya dengan teman-teman saya, dan saya tak percaya ada teman saya gunting selimut tu. I not believe it, bukan I accuse it. Bukan I cannot accept it, I not believe any of my colleagues. Jangan salahkan tuanku. Tuanku tuanku seorang yang adil dan orang panggil saksama. Jadi jangan kaitkan dengan tuanku, ya. If my name is not in the list, don't put a blame on tuanku. Saya tak tahu benar tak benar, tapi tak perlu kait dengan tuanku. Kalau tak mau lantik, tak payah lantik, cukuplah. Kenapa nak pergi tahu tuanku ke begitu gini? Saya tak suka berhubung dengan siapa-siapa. I just want to take care of myself dengan calm the followers, ya. Saya tak nak claim balik ke nak jawatan tu nak minta. Saya tak berminat, ya. Perhubungan tak panggil, bukan excluded, not been called. Not been called. Not been notified at all. No, not been called. Not yet been called. Maybe tomorrow or day after tomorrow. Why they did not invite them? Mungkin dia orang baru, jadi kurang pengalaman. Mungkin macam itulah. Putrajaya tak ada kena-mengena dengan tu. Putrajaya tu kalau saya menang, Putrajaya itu ahli parlimen, tak ada kena-mengena dengan state. Sepatutnya kalau biasa orang kalah lah dapat bantuan. Pasal dah cedera. Dapat hadiah. Kan baru ni timbalan custom kena tembak, naik sports skill. Saya ni dia kena tembak dengan kunan, patut naik sports skill lah. Tapi macam mana Datuk hidup lagi tu? Datuk dari segi Hidup macam mana dah kalah dah. perancaran masa Kena depan bin ni, kill lah. adakah Datuk mungkin nak pindah ke Putrajaya, meneruskan perjuangan di Putrajaya? Tak ada, saya daripada Kelantan. Saya beranak di sini dan ini asas Islam yang paling kuat.
Saya tak boleh lari daripada Kelantan. Ya. Saya akan memantau teman-teman saya mentadbir. Saya ada idealisme saya sendiri. Ya. Saya adalah sebahagian daripada Kelantan. Ya. Jadi saya tak boleh tinggal macam tu. Nak pergi ke lain, pergilah. Tapi you cannot leave Kelantan alone macam tu. I will take care Kelantan. Dan walaupun saya tidak ada dalam EXCO, saya akan gunakan apa saja kedudukan saya untuk memastikan apa yang dibuat di Kelantan adalah good model. Bukan untuk orang persorangan, tetapi for Islam and for the ummah, for the rakyat. Tak ada lah sampai bagi senatorship. Tapi saya ni tidak kemaruk lah jadi senator. I can voice up vocally without senatorship. Tadi saya dah kritik Datuk Najib, tak payah jadi senator pun. Senator ni adalah kandang untuk orang-orang yang nak pencen. Tak syok. Saya prepare my mind for the first day saya masuk office Tuk Guru Ni Aziz, ya. Pada tahun 1990, 22 hari bulan Oktober, is it? Or November 1990. Ada satu Quranic verse, kullu man 'alaiha fan. Semua ni akan binasa. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbik. Yang kekal hanya wajah Allah. So as a Muslim, kita kena tahu bahawa ini semua adalah sementara. Yang kekal adalah amalan baik kita. Dan amalan baik ini boleh dilakukan walaupun kita hanya orang fakir, miskin tepi jalan je, ya. Yang tidur dalam bawah pokok pun dia boleh jadi penyumbang kepada kebaikan. So jawatan adalah tidak penting, ya. Saya tak akan izinkan benda itu berlaku. Saya tak akan izinkan. Saya berjuang untuk Kelantan dah berapa lama. Saya tak akan izinkan musuh-musuh mengambil kesempatan. Tapi what is right is right. What is wrong is wrong. Dan Datuk sanggup membagi nasihat percuma kepada rakan-rakan. Why not? Nasihat percuma, khidmat percuma, kempen percuma. Bertanding di Putrajaya itu pun sebahagian membantu Kelantan. Daripada Putrajaya itulah tsunami Putrajaya merebak ke Kelantan. Budak-budak balik kerana nak bantu Kelantan, nak dapatkan Putrajaya. Everything is free.